Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan bab 7 iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi Penggerak Kesepaduan Nasional di Malaysia. Saya, Sarina binti Amil Hassan, akan membentangkan pengenalan kepada tajuk ini serta evolusi dan pengglobalan teknologi. Pertama sekali, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun lebih dikenali dengan ICT. Seperti yang dapat dilihat di dalam slide, ICT ialah maklumat yang diproses atau diurus dengan menggunakan teknologi seperti komputer untuk mengurus maklumat yang kita ada tanpa mengira tempat dan waktu. ICT adalah penting kepada evolusi manusia serta teknologi global dan ianya adalah berkait rapat dengan etika dan peradaban manusia pada masa dahulu sehingga kini. ICT juga sangat penting kerana ianya diperlukan sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional di dalam negara kita. Seterusnya, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan evolusi dan pengglobalan teknologi. Definisi evolusi ialah perubahan atau perkembangan, manakala pengglobalan teknologi ialah perantara yang digunakan oleh individu untuk memproses dan bertukar maklumat, sekaligus menjadikan jarak semakin kecil dan dunia tidak bersempadan. Bagaimana pula perkembangan ICT di dalam Malaysia? Pada tahun 1983, Dr. Muhammad Awangla telah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal University Malaya. Beliau mula terserempak dengan perkataan internet pada tahun tersebut semasa mengajar di University Malaya dan dari situ minat beliau mula timbul untuk mencuba melaksanakan internet. Percubaan beliau hanyalah di bilik komputer dan secara berseorangan sahaja. Namun, beliau tidak menyangka bahawa ianya akan menjadi landasan kerjaya beliau sehingga kini. Pada tahun 1989, Rangkaian Komputer Malaysia ataupun RANKOM dengan kemudahan sambungan antarabangsa telah ditubuhkan oleh Dr. Muhammad Awangla. Dan pada tahun 1991, program jaring telah dilancarkan yang mana bertujuan untuk membangunkan rangkaian komunikasi negara secara bersepadu dan lebih menyeluruh. Kesimpulannya, kesemua kegiatan dan pengalaman projek yang terdapat di dalam RANKOM telah diserapkan ke dalam projek jaring. Seterusnya, mari kita lihat sejarah perkembangan ICT oleh seorang pengkaji media komunikasi, Rogers, yang mana beliau telah mengklasifikasikan perkembangan ICT kepada 4 era utama, iaitu era penulisan, era percetakan, era telekomunikasi, dan era interaktif. Beliau memberi nama kepada perkembangan ini sebagai evolusi komunikasi manusia. Pertama, era penulisan yang telah bermula sejak tahun 4000 sebelum Masihi ketika orang Sumeria menulis di atas papan batu. Ketika ini, semua buku penting untuk disalin tulis kembali dan ini menyebabkan pengetahuan tidak berkembang luas kerana bahan bacaan yang terhad dan tidak mencukupi. Kedua, era percetakan yang mana bermula pada tahun 1456 ketika mesin cetak dicipta di Gutenberg, Jerman, dan sebelum itu pada tahun 1401 telah wujud teknologi percetakan di China dan surat kabar pertama telah diterbitkan pada era tersebut. Era ketiga ialah era telekomunikasi bermula pada tahun 1844 dan telegraf telah dicipta oleh Morse. Yang keempat, era komunikasi interaktif bermula pada tahun 1946 dengan terciptanya komputer yang kita gunakan pada masa kini.
Berikut merupakan perkembangan ICT di dalam Malaysia. 1805 Surat Khabar, 1874 Telefon, 1937 Radio, 1963 Televisyen, 1966 Komputer, 1985 Telefon bimbit, 1987 sehingga 1992 Internet, 1997 Web, Email, LAN dan WAN. Dan pada tahun 2000, perkembangan segala jenis ICT dan portal web seperti e-government, e-procurement, e-learning, dan e-commerce. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amira Maisara dan saya akan membentangkan tentang hubungan manusia dan ICT. Terdapat 5 impak positif teknologi terhadap manusia. Yang pertama, informasi dan maklumat terkini dapat disebarkan dengan lebih cepat melalui internet. Yang kedua, komunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan menggunakan telefon. Yang ketiga, media massa khususnya media elektronik menjadi sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang keempat, sistem pembelajaran dapat dilaksanakan dengan efisien dan tidak hanya melalui cara face-to-face sahaja. Yang kelima, mempercepatkan proses seharian terutamanya dengan wujudnya e-banking. Seterusnya, terdapat 5 impak negatif teknologi terhadap manusia. Yang pertama, pemanfaatan komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi individu-individu tertentu. Yang ketiga, maklumat dan berita palsu tersebar secara meluas. Yang keempat, media sosial mewujudkan isu ketagihan. Yang kelima, impak kepada kesihatan terutamanya mata kerana terlalu lama menghadap LCD atau skrin komputer. Ini adalah gambar raja yang menunjukkan tentang perkembangan revolusi industri. Di sini kita boleh lihat ICT muncul dalam pelbagai bentuk aplikasi, sosial media dan juga model perniagaan baharu. Di manakah kita berada? Adakah kita adalah pengguna biasa, usahawan ICT, ataukah kita ini mangsa kecanggihan teknologi? Selain itu juga, kita boleh lihat industri revolusi 4.0. Adakah IR 4.0 ini menakutkan kita atau warna kehidupan baharu masyarakat? Dari satu sudut, kita mengakui bahawa ICT adalah kehidupan kita sekarang. Sebab dalam kehidupan kita ini, kita menggunakan ICT dalam apa-apa urusan. Kita juga mengakui bahawa ICT ini sememangnya ada kesan negatif yang muncul. Sebagai contoh, cyberbully, scammer, hacker, pencerobohan, privacy, dan lain-lain. Namun apapun situasinya, ICT ini adalah sebahagian daripada kehidupan manusia cara hidup kita pada masa kini. Sebab ianya yang menguruskan kehidupan dan juga cara bekerja kita pada setiap hari. Jadi manusia boleh mengelakkan diri daripada tidak menggunakan ICT. Itu sebablah ICT ini melatih masyarakat menggunakan teknologi sebagai sebahagian daripada proses tadbir urus dan juga pembangunan negara. Semua manusia perlu hidup dalam kehidupan ini sebab manusia tidak mahu berpatah balik dari kita tidak menggunakan telefon canggih atau apapun bahan teknologi. Sebab masyarakat kita pada masa kini amatlah memerlukan keupayaan data internet atau menyediakan wifi di rumah dalam perniagaan, promosi dan keperluan yang berkaitan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Emilia Nurzraini binti Zaini dan saya akan membentangkan subtopik 7.3 iaitu etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Pada teknologi yang kian meningkat ini, kita sebagai pengguna boleh menemui pelbagai etika dan peradaban yang ditunjukkan oleh pengguna di dalam internet. Etika ialah salah satu cabang utama falsafah termasuk tingkah laku yang betul dan kehidupan yang baik. Etika juga berkaitan dengan konsep moral iaitu seperti kebaikan, keburukan, betul, salah, tanggungjawab dan keadilan. Manakala maksud peradaban pula yang diperolehi daripada Kamus Pelajar edisi kedua iaitu peradaban ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa,
kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Terdapat beberapa etika dan peradaban yang perlu kita patuhi ketika menggunakan ICT. Peraturan pertama ialah kita sebagai pengguna ICT hendaklah mengingati bahawa komunikasi ini ialah sesama manusia di dalam dunia cyber ini. Jelas kita ketahui bahawa seseorang individu itu berkomunikasi dengan manusia lain dan bukannya mesin. Hal ini menyebabkan kita sebagai pengguna hanya melihat skrin komputer dan tidak berpeluang untuk menggunakan ekspresi wajah atau nada untuk menyampaikan makna sesebuah perbualan tersebut. Oleh itu, penting bagi kita untuk menggunakan tutur bahasa yang sopan semasa berkomunikasi secara talian, memandangkan sebuah komunikasi itu mudah disalah tafsirkan oleh pengguna lain. Peraturan 2 ialah mengikuti piawaian kelakuan online seperti yang kita ikuti dalam kehidupan sebenar. Walaupun dunia komunikasi ini bersifat maya, tetapi kita sebagai pengguna masih perlu menggunakan sistem yang sama dalam dunia yang nyata. Contoh yang dapat diambil ialah penjagaan batas pergaulan atau tidak menggunakan bahasa kesat ketika berkomunikasi secara talian. Peraturan ketiga pula, kita hendaklah ketahui di mana kita berada di dunia cyber. Adab ICT ini berbeza dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana sesuatu perkara itu boleh diterima di satu kawasan tetapi dianggap tidak sopan di suatu kawasan lain. Oleh itu, penting bagi kita sebagai pengguna untuk menghormati ruang maya komunikasi itu dan pendapat daripada pengguna lain. Okey, peraturan keempat pula, kita perlu menghormati masa dan privasi orang lain. Seperti yang kita ketahui bahawa masa amatlah berharga bagi setiap pengguna. Hal ini menyebabkan kita perlu mengelak daripada berkongsi atau membaca sesuatu bahan yang tidak bermanfaat di mana ia hanya akan membasirkan masa pengguna sebagai pembaca. Seterusnya, ialah kita hendaklah membetulkan niat dan keikhlasan dalam menggunakan ICT dan penting bagi kita untuk memastikan tujuan semasa kita menggunakan ICT ini tidak menyalahi mana-mana syariat atau undang-undang yang telah ditetapkan di negara kita. Yang keenam pula, kita sebagai pengguna ICT perlu menggunakan ICT untuk tujuan peningkatan dan kecemerlangan hidup serta sosial. Hal ini kerana teknologi yang kian maju ini terdapat pelbagai perkara yang baharu yang mampu kita pelajari. Yang ketujuh pula, ialah kita perlu menapis maklumat dan menerima maklumat yang benar dan sahih sahaja. Umum mengetahui bahawa semakin maju teknologi itu, lebih mudah pelbagai informasi yang boleh dikongsikan oleh pengguna lain. Oleh itu, pentinglah bagi kita untuk memastikan informasi yang dikongsikan merupakan fakta dan bukannya kabar angin semata-mata. Okey. Yang ke-8 pula, kita menggunakan ICT ini untuk memartabatkan agama, bangsa dan tanah air. Hal ini boleh berlaku apabila kita saling menghormati pengguna negara lain dengan menjaga tutur bahasa kita, iaitu mampu mengelakkan pergaduhan dengan pengguna negara lain yang seterusnya mampu menjaga nama baik negara kita. Yang ke-9 pula, kita hendaklah menggunakan ICT untuk tujuan keberkesanan pembelajaran dan pemerolehan maklumat. Hal ini kerana pelbagai manfaat yang terdapat di ICT yang memudahkan kita sebagai pengguna untuk mendapatkan pelbagai maklumat. Yang seterusnya ialah kita tidak menggunakan dan menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah.
Seperti yang kita ketahui, dalam internet terdapat pelbagai perisian yang boleh kita dapati. Oleh itu, kita sebagai pengguna ICT tidak seharusnya menggunakan atau menyalin maklumat yang tidak dibeli secara sah. Okey, yang terakhir pula, kita hendaklah mengelakkan diri kita daripada melakukan plagiat hasil kerja intelek orang lain untuk tujuan diri sendiri tanpa keizinan pemilik asal. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farzana binti Maulin dan saya akan membentang tentang ICT Tapak Pengukuhan Kesepaduan Nasional. ICT ialah sesuatu perkara yang harus dipelajari oleh semua masyarakat di zaman moden ini dan mengaplikasikan ICT secara sopan dan beretika. Berikut merupakan cara dan etika ketika mengendalikan ICT. Bertutur secara sopan dan menggunakan akal ketika bersuara di internet. B. Berkongsi maklumat yang betul dan jika tidak pasti, jangan kongsi. C. Menasihat orang yang kurang sopan dan berkelakuan tidak senonoh di internet supaya tidak memburukkan lagi keadaan. D. Berdebat menggunakan logik dan fakta secara tenang dan tidak beremosi. E. Menonjolkan diri dengan cara yang betul dan senonoh secara merendah diri dan tidak riak. F. Jangan meletakkan gambar yang tidak senonoh atau yang boleh menimbulkan isu di internet. G. Menghormati orang tua yang berada di internet maupun yang baru belajar serta memberikan mereka tunjuk ajar. H. Menghormati dan memberikan panduan serta berlembut kepada orang muda kerana mereka mungkin belum cukup matang untuk memikirkan kesan buruk yang akan terjadi jika melakukan sesuatu yang salah ketika menggunakan internet. I. Tidak menghina, tidak berdiskriminasi, serta menyoalkan adat atau etnik lain. J. Jangan berkongsi maklumat pribadi seperti nombor akaun, alamat, nombor IC, dan kad kredit kepada orang atau laman sesawang yang tidak dikenali di internet. K. Berhati-hati dan jangan terlalu mempercayakan ketika berkenalan dengan orang dari internet kerana kemungkinan besar orang yang kita kenal di internet bukanlah menggunakan identiti mereka yang betul. L. Mencari informasi di laman sesawang yang sahih atau yang dipercayai bagi mengelakkan mendapat informasi yang palsu dan ditipu. Seterusnya, apakah itu undang-undang cyber? Undang-undang cyber ialah undang-undang bagi melindungi kepentingan dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi antara rangkaian. Bukan itu sahaja, undang-undang cyber ialah peraturan untuk mengawal pengguna media sosial. Pihak yang bersalah boleh dikenakan hukuman atau saman dan digelar sebagai penjenayah cyber jika menyalahi undang-undang yang ditetapkan. Antara kepentingan undang-undang cyber ialah untuk mewujudkan persekitaran cyber yang selamat dan sihat, menjaga keharmonian masyarakat, melakukan urus niaga dalam talian yang selamat, dan menjaga pengguna ICT yang berhemah dan memperoleh maklumat yang tepat. Contoh-contoh jenayah cyber ialah penipuan cyber, penggodaman, penyebaran fitnah, dan penyebaran hasutan. Selain itu, antara kesan-kesan tidak beretika dan menyalahi undang-undang cyber termasuklah menimbulkan perselisihan faham dan pergaduhan, menjejaskan maruah diri, keluarga, dan negara, menjatuhkan imej atau maruah orang lain, menjejaskan perpaduan dan menyebabkan kerisauan, kemurungan, dan tekanan perasaan. Di sini, kita dapat melihat undang-undang yang digubal oleh kerajaan, termasuklah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini merupakan sendi kepada undang-undang cyber di Malaysia dan menghuraikan mengenai dasar pembangunan ICT bagi negara ini. Selain itu, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta ini membolehkan penubuhan sebuah suruhanjaya serta mengendalikan urusan berkaitan dengan jaringan internet. Bukan itu sahaja, akta ini juga mengambil alih kuasa perlesenan terhadap spektrum penyiaran dan telekomunikasi. Seterusnya, Akta Tandatangan Digital 1997 dan Akta Jenayah Komputer 1997. Akta Tandatangan Digital 1997 digubal untuk membolehkan penggunaan tanda tangan secara digital diterima secara sah dalam segala urusan melalui online. Tujuan utama akta ini digubal ialah untuk meningkatkan e-dagang. Kelulusan undang-undang ini perlu kerana pengesahan dari undang-undang untuk melaksanakan dokumentasi secara online adalah sukar.
Manakala Akta Jenayah Komputer 1997 bertujuan untuk melengkapkan undang-undang jenayah khususnya jenayah yang dilakukan melalui jaringan komputer. Akta ini memperuntukkan jenis-jenis jenayah dan hukumannya. Next, ialah Akta Teleperubatan 1997 dan Akta Hak Cipta dalam kurungan pindaan 1997. Akta Teleperubatan 1997 membolehkan para dokter dan pengamal perubatan lain menggunakan jaringan internet untuk menjalankan operasi perubatan dari jarak jauh dan memperuntukkan apa yang boleh buat dan tidak boleh buat. Akta ini secara tidak langsung membawa bidang perubatan ke satu tahap yang lebih tinggi. Manakala Akta Hak Cipta dalam kurungan pindaan 1997 memasukkan unsur-unsur yang berkaitan dengan hak cipta dalam akta induk. Ia bermakna apa-apa hasil karya yang dilakukan di dalam dan melalui internet adalah terlindung di bawah Akta Hak Cipta. Akhir sekali ialah Akta Perdagangan Elektronik 2006 dan Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007. Akta Perdagangan Elektronik 2006 mengiktiraf dari segi undang-undang dan semua transaksi yang dijalankan secara elektronik tidak menghalang transaksi secara konvensional. Akta ini turut menekankan aspek pelindungan pengguna itu penting bagi memastikan pengguna secara amnya mempunyai keyakinan untuk menjalankan transaksi secara elektronik. Manakala Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007 mengadakan peruntukan bagi pengiktirafan Undang-Undang Mesej Elektronik dalam urusan antara kerajaan dengan orang awam. Urusan-urusan seperti permohonan lesen, permohonan pendaftaran sebagai kontraktor kerajaan dapat dijalankan secara elektronik untuk memudahkan urusan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ali Nur Ain binti Hasrin, student ID 2021122687. Tanpa membuang masa, saya akan memulakan pembentangan saya tentang isu semasa ICT. Terdapat banyak isu semasa ICT yang kita hadapi pada masa kini, seperti pornografi, privasi ataupun keselamatan, jenayah cyber, berita palsu, cetak rompak, hate speech, dan juga artificial intelligence. Saya akan memulakan dengan isu yang pertama, yaitu pornografi. Perkara ini banyak berlaku pada masa kini, tidak kira daripada golongan dewasa, remaja, dan juga kanak-kanak yang terdedah akan perkara tersebut. Ia juga disebabkan kelalaian ibu bapa, pengaruh rakan sebaya, ataupun kurangnya didikan agama. Terdapat banyak keburukan daripada perkara tersebut sehingga ia menyebabkan ketagihan. Berlakunya seks luar nikah, menyebabkan emosi yang tidak stabil, dan banyak lagi. Seterusnya, privasi ataupun keselamatan. Tahun berganti tahun, perkara ini menjadi semakin serius kerana jaminan keselamatan informasi seperti data peribadi, lokasi tempat tinggal, akaun bank, dan juga identiti seseorang itu boleh didapati di media sosial jika seseorang itu berada di dalam keadaan yang lalai. Sebagai contoh, sekarang kebanyakan servis yang diguna pakai adalah servis online akibat COVID, dan benda ini pun telah berlaku kepada banyak orang tentang panggilan palsu daripada bank untuk meminta data peribadi kita dan mencuri wang yang ada di dalam akaun tersebut. Oleh itu, kita haruslah berjaga-jaga dengan panggilan palsu agar ia tidak terjadi kepada kita. Jenayah cyber. Jenayah cyber ataupun cyberbully sangat kerap berlaku sehingga berita pada masa kini telah banyak dilaporkan atas jenayah tersebut. Hal ini berlaku apabila kecanggihan teknologi maklumat yang telah disalahgunakan oleh manusia yang mempunyai kelakuan yang negatif dan tidak bertanggungjawab. Ia juga menyebabkan orang yang dibuli tersebut mendapat kesan buruk akibat perbuatan yang dilakukan oleh si pembuli, seperti stres, depresi, dan jika perkara tersebut menjadi semakin teruk, ia boleh meragut nyawa seseorang itu.
Akhir sekali, berita palsu. Media sosial telah menjadi tempat di mana kita menerima sesuatu berita tanpa mendengar daripada radio dan televisi. Namun, kita haruslah berhati-hati kerana berita yang telah disampaikan kepada kita itu tidak seharusnya benar, kerana terdapat orang yang di luar sana yang tidak bertanggungjawab telah memodifikasikan berita tersebut. Perkara yang dapat kita simpulkan dari topik etika dan peradaban dalam penggunaan ICT ini ialah, seperti yang kita telah bincangkan sepanjang topik ini ialah, ICT merupakan realiti kehidupan kita sama ada pada masa kini dan juga pada masa hadapan. Malah, ICT juga mampu digerakkan untuk menjadi ejen yang mendatangkan pelbagai kebaikan. Tetapi, terdapat sesetengah pihak yang sering menyalahgunakan untuk kepentingan peribadi, organisasi dan juga politik di seluruh dunia. Oleh itu, kita sebagai pengguna ICT perlulah mempelajari, menguasai dan memanfaatkan ICT yang mampu mendatangkan kebaikan kepada manusia. Sekian saja daripada kami, Kumpulan 7. Terima kasih.